Para hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah pada pengajian yang dahulu yang bulan lepas kita telah memulakan hadis tentang niat. Alhamdulillah juga panjang lebar kita bahas. Saya ingat waktu itu saya ada janji nak tuliskan cara niat menggabungkan solat sunnah 2 rakaat tapi pahala macam 18 rakaat. Ni mana dalilnya ni? Dalilnya yang kita baca kitab sahih, hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari. Bahawasanya Nabi bersabda innamal a'malu bin niat. Hanya saja amalan-amalan itu tergantung ni niat. Nah, kalau niatnya banyak, pahalanya banyaklah, itu yang kita faham. Itu ada hadisnya secara kinayahnya, secara kefahamannya seperti itu. Bahkan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas rahimahullah, beliau ni satu orang wali Allah, wali besar, dan beliau ni tak maaf, mata beliau karumul ainain, buta matanya. Walaupun buta matanya tapi ilmunya orang celik kalah. Ulama yang celik kalah. Ustaz Suhaimi ziarah makam beliau, tahu tak pernah? Habib Ahmad bin Adi Hurairah tak pernah? Alhamdulillah ada berkatnya Habib Ahmad ni. Besok boleh cium tangan Ustaz Suhaimi ni. Dah pernah ziarah makam wali Allah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau ni kalau kita nak jadi lebih mudah faham, keturunan beliau ada yang berhijrah ke Nusantara. Yang terkenal kat kita ni Habib Hasan lah, Habib Hasan Imam Masjid Ba'alawi. Imam Masjid Ba'alawi Singapura tu. Tu salah satu cicit beliau. Habib Hasan bin Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas. So yang keberapa tu? Yang keempat yang ketiga. Cicitnya itu Habib Hasan Al-Attas Singapura. Dia orang besar, alim besar. Bahkan pernah beliau waktu tu berjalan-jalan berdakwah ke negeri Mesir. Seperti mana kita tahu di negeri Mesir ni banyak kota ulama, negeri ulama. Saya pernah baca dalam satu kitab, dia katakan ajma'al ummah, para umat Islam bersepakat bahawasanya di muka bumi ini tidak ada negara, tidak ada negeri yang memiliki jumlah ulama lebih banyak daripada Mesir. Tak ada. Mesir ni negeri para ulama, bumi para ulama, para aulia. Imam Syafi'i kat mana? Kat Mesir. Betul kan? Imam Suyuti kat mana? Kat Mesir. Semua yang hebat-hebat semua, kebanyakan semua dekat Mesir. Nah, ustaz-ustaz kita yang zaman sekarang pun kebanyakan semua lulusan Al-Azhar, Mesir juga. Mufti-mufti pun nak jadi mufti tak boleh sebelum dapat mengikuti kuliah Al-Buhus wal Fatwa di bawah naungan dulu Fadilat Dr. Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Bila beliau datang ke negeri situ, beliau seperti mana kebiasaan orang-orang Hadramut ni, Habib-habib kita ni, dia pakaian tak megah macam ulama-ulama lain. Kalau ulama-ulama khususnya macam ulama Mekah, ulama-ulama ahli hadis, pakaian mereka tu memang megah lah, megah. Kita biasa tengok, biasa Ustaz Suhaimi pakai, dan imam-imam yang lain, imam 1, imam 2, imam 3 pakai kalau khutbah Jumaat tu, kot hitam kan, mantap tu. Itu baru satu berapa persen daripada jubah ulama Mesir. Memang gah-gah, cantik-cantik lah, dia orang megah. Dan ulama-ulama ahli hadis pun seperti itu. Tapi kalau habaib kita Hadramut biasa-biasa je. Kadang jubah putih, kadang jubah dalam, lepas tu jubah syal satu dah. Kadang-kadang jubah tu pun kusut, kadang-kadang seperti itu. Biasa-biasa je, tak terlalu, bukan kain kot, kain cotton biasa. Penampilan mereka ni, kata orang humble, simple sahaja. Sehingga terkadang orang yang tak mengenali mereka menganggap ni orang biasa-biasa saja. Ni bukan ulama. Sebab manusia ni akal mereka tu bukan di kepala, kadang di mata. Ada orang lebih teruk lagi, akal di otak. Otaknya di lutut. Ni otaknya di mata, bukan di sini, di akal. Jadi menilai segala sesuatu melalui pandangan mata. Kemarin kita dah dengar kan Habib Mustafa Al-Haddad dekat Masjid Lembongan menceritakan tentang fenomena ruwaibidat, orang-orang bodoh tapi terkenal, ucapannya didengar di akhir zaman. Ini bahaya yang sedang kita alami pada hari ini. Ruwaibidah ini antara sifat-sifatnya dia menilai segala sesuatu berdasarkan pandangan mata zahir, hanya materi saja. Dia tidak mau kembali kepada Quran dan hadis. Nah, orang zaman sekarang pun kebanyakan di antara kita macam tu, menilai segala sesuatu daripada mata. Jangan kata ilmu, harta saja. Hari ni nampak satu orang bawa kereta kancil je, lepas tu langsung kita tengok dia, kita anggap apa? Ini paling kuli,
Ni paling niaga kat pasar betul. Padahal tak tahu tu. Low class. Silap bayar gula sebenarnya tu toke tu boleh jadi millionaire tu. Tapi kerana kereta dia pancit ke apa ke, driver dia suruh hantar kereta, dia pinjam kereta driver dia. Mana tahu. Tapi kerana kita pemikiran kita sempit, kita selalu menilai segala sesuatu melalui mata. Kadang-kadang tengok ada sebagian tokoh ilmuwan pakaiannya biasa, dia tak pernah pakai jubah, serban pun tak pernah pakai. Macam guru-guru saya Habib Abdul Rahman bin Faqih hafizahullah. Mana pernah nampak beliau pakai serban? Pernah pakai serban sekali je seingat saya, waktu beliau nikah je. Waktu akad nikah je. Setelah itu mana ada pakai serban lagi, tapi ilmunya masya-Allah luar biasa. Walaupun banyak juga ulama-ulama yang alim, serbannya pun tebal banyak juga. Tapi kita tidak boleh menilai seseorang berdasarkan mata. Tapi itulah sikap manusia. Jiwa manusia seperti itu. Bila Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dengan pakaiannya yang biasa-biasa pergi ke negeri Mesir, terjadi perdebatan ilmu yang dahsyat antara para ulama-ulama. Yang waktu itu kalau saya tak salah diketuai oleh Syekhul Azhar pada zamannya, iaitu Syekh Al-Anbabi rahimahullah. Jadi hadirin yang berbahagia rahimahumullah, orang-orang yang hadir pun ribu-ribu. Tengok Habib Ahmad datang biasa-biasa je. Dia pun duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah orang-orang biasa, orang-orang awam. Ulama-ulama berdebat. Tiba-tiba ada satu masalah mereka tak boleh nak pecahkan. Tak tahu nak menyelesaikan masalahnya. Buntu semua. Ulama-ulama depan ni semua buntu. Tengah-tengah buntu tak dapat jawapan, tiba-tiba Habib Ahmad di tengah-tengah orang ramai angkat tangan. Saya tahu jawapannya. Terperanjat orang ramai. Ulama semua terperanjat. Ini yang duduk depan ni bos-bos besar Al-Azhar ni. Jangan main-main ini. Mereka tak boleh nak menyelesaikan soalan ini. Tiba-tiba ada orang-orang yang tahu, orang buta lagi. Entah daripada mana, Arab Badui mana datang. Tiba-tiba angkat tangan, berani kata saya boleh jawab. Tak terberanjat ke semua. Tiba-tiba setelah tu beliau pun ke depan, beliau kata yang dimasalahkan ente oleh sekian. Dan masalahnya jawapannya begini. Ente sila rujuk kitab Rawdatut Talibin karya Al-Imam An-Nawawi. Terberanjat semua. Bila buka kitab tu, betul, tepat sekali apa yang dijawab oleh Habib Ahmad bin Hasan. Baru semua tersentak. Rupanya ada ulama besar. Tanya daripada mana? Daripada Hadramut. Patut pun daripada Hadramut, Tarim. Ya, Tarim wa ahlah. Kalau Mesir bumi para ulama, Tarim bumi para aulia. Bumi para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini antara kitab beliau yang terkenal Tazkirun Nas. Dan beliau memiliki banyak murid-murid yang alim-alim besar belaka. Salah satu murid beliau adalah guru kepada guru saya Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih rahimahullah. Antara muridnya lagi, kalau saya tak salah, Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, mufti Johor pertama dulu, yang alim besar dulu kat Johor. Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad yang wafat tahun 60-an ke apa ke. Itu salah satu murid Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Okay. Beliau ini pernah berkata, kata beliau, saya bawa ambil dia punya catatan ni. Iza ajazal insan anin niyat yaqulu nawaitu ma nawahu salafus salih. Apabila seseorang itu tak mampu untuk berniat yang baik-baik. Tadi kan kita dah dengar dalam hadis, amalan itu tergantung niat. Makin banyak niat-niat yang baik kita gabungkan, kita niatkan ketika nak beramal, maka berlipat ganda pula lah pahala yang kita perolehi. Sekarang ni kita menghadiri majlis ilmu. Apa niat kita tadi? Tak, maaf, Haji Zaki tadi masuk menghadiri majlis ilmu, niatnya apa tadi? Nambah ilmu saja. Alhamdulillah. Terus? So dapat dua je lah, sebab dua niat. Dapat dua niat. Tapi jangan khawatir. Tadi kita dah baca nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakur. Ada berapa tu? Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Ada berapa? Lebih 10 tu, 12 niat yang disusun oleh para ulama kita, semisal Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Satu kali menghadiri majlis ilmu 40 minit je ustaz datang aja, pulang dah macam hadir 12 kelas. Tak andal tu, berkat niat. Tapi kita kan tak mampu nak niat yang baik-baik. Haji Zaki Masya Allah orang yang luar biasa, tapi mampu dua niat saja. Saya mungkin satu niat dua niat je mampunya.
Mungkin Mr. Syakir tu paling tinggi pun 2 ke 3 je, betul tak? Ustaz Saimi mungkin 4 lah, mungkin pernah pergi Hadramaut, mungkin 4 lah niat dia. Kita tak mampu untuk memperbanyak niat-niat yang baik. Kerana untuk memperbanyak niat-niat yang baik, dia memerlukan kepada keluasan cakrawala berfikir dan ilmu Quran dan ilmu hadis dan ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Kerana itu, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, bila anda tak mampu nak berniat yang banyak yang baik, maka memadai bagi dia ketika nak beramal apa saja, dia menyebut nawaitu ma nawahu as-salafus salih. Sama ada ketika dia nak makan atau ketika dia nak minum, fi aklin wa fi syurbin, nak minum pun niat macam tu, wa fi adatin, atau pada kebiasaan-kebiasaan lain. Contoh kebiasaan dia nak naik basikal. Ustaz Suhaimi selalu naik basikal petang-petang, contoh betul tak? Ini kan kebiasaan. Nak naik basikal, pasal niat dong. Apa niatnya? Tak tahu lah Ustaz. Kalau tak tahu, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, cukup niat nawaitu manahu salaf saleh. Saya niat nak naik basikal ni seperti mana para salafus soleh berniat ketika nak naik basikal. Ketika nak minum air, ya, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syurba kama nawahu as-salafus soleh. Saya niat minum ya Allah seperti mana diniatkan oleh para ulama-ulama yang soleh yang baik-baik zaman dahulu. Bismillah. InsyaAllah. Sama juga. Makan pun begitu juga. Kebiasaan kita yang lain-lain pun seperti itu juga. Wafi zuwajin, kalau nak kahwin pun macam tu juga. Kenapa? Kena niat nawaitu ma nawahu as-salafus salih, kerana li'anna lahum, kerana sesungguhnya para salafus salih fi kulli amalin, pada setiap amalan-amalan perbuatan mereka, niyatin salihatan, pasti ada niat-niat yang baik. Wa niyatus salihah, sedangkan niat yang baik boleh taruddul ada ila ibadah, boleh merubah satu kebiasaan menjadi satu ibadah. Naik basikal ni satu kebiasaan, dia bukan ibadah. Siapa kata naik basikal ibadah? 1 kali kayuh 10 pahala, 2 kali kayuh 10 pahala, tambah lagi. Tak ada. Tak ada hadis. Kalau ada hadis, confirmkan itu pasti palsu itu. Yang dipalsukan oleh ustaz-ustaz yang gemar naik basikal. Maka dia cipta hadis supaya orang lain ikut naik basikal. Mana ada hadis suruh naik basikal? Tak ada. Dia adat, kebiasaan saja. Faham Haji Ime? Main skipping. Satu putaran, maka naik 1 derajat magam. 1-2 kali dia naik lagi magam lagi. Itu kalau ada hadis confirm palsu itu. Tak ada, itu kebiasaan, dia bukan ibadah. Dia bukan ibadah. Dia hanya adat, kebiasaan. Tapi kalau niat yang baik yang kita pasang ketika nak melakukan hal-hal adat, hal-hal kebiasaan, niat itu mampu merubah kebiasaan jadi satu ibadah. Dapat pahala itu. Kata siapa? Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Tapi kita kan tak tahu ketika nak skipping ni, apa nak niat ni? Mungkin kalau pelan-pelan fikir, kalau berfikir dengan waras, saya skipping ni kerana contoh, saya nak mengurangkan berat badan. Supaya apa? Gembirakan hati isteri saya. Isteri saya tak suka saya montel. Dia nak saya six pack, contoh kan? Ini baik tak baik? Baik, bagus. Sebab Nabi SAW ini banyak memberikan perhatian penuh kepada kanak-kanak kecil dan kepada isteri-isteri. Sampai kemarin 2-3-4 hari lepas saya ada ngajar dekat budak pondok, dikatakan kita bergurau senda hukumnya haram, tak boleh. Satu kalimat yang kita bercakap menyebabkan orang tertawa akan menyebabkan kita terjunam ke dalam neraka lebih jauh daripada bintang Suraya. Tetapi dibenarkan bergurau senda yang sedikit, khususnya kepada anak-anak kecil dan kepada wanita, yang ini kepada isteri. Nabi SAW selalu bergurau senda. Kenapa dibenarkan? Kerana bergurau senda kepada isteri, bergurau senda kepada anak-anak kecil menyebabkan kegembiraan masuk di hati mereka. Di situ kita tahu antara sunnah Nabi menggembirakan hati isteri, antara sunnah Nabi menggembirakan hati anak-anak kecil. Ada gula-gula, kasih budak-budak kecil. Ada duit kecil, kasih budak kecil. 50 sen pun jadi, RM1 pun jadi. Budak-budak kecil ni dia tak tahu nilai. Kadang-kadang ni kita kasih dia RM3, RM1, dan kita kasih RM10 sekertas, RM10 satu keping, dia pilih mana cuba? Dia pilih yang 3 tu, dia tak pilih yang merah tu. Padahal apa dia? Kalau kita yang bijak ni, kita kata, buat apa aku pilih 3 keping? Baik aku pilih yang merah, kalau boleh ungu tu, sekeping pun tak apa lah. Tapi kalau budak kecil, dia tak kira tu, dia kira apa? Berapa helai tu. Yang penting kita gembirakan hati anak-anak kecil. Kenapa? Kan ini sunnah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah Nabi bermakna apa dia? Ibadah. Nah, nak gembirakan hati isteri bukan hanya buat lawak. Termasuk menggembirakan hati isteri apabila melihat suaminya dah mula masya-Allah, betul tak? Dah mula tap gitu, betul tak? Ini boleh kalau niatnya betul. Maka bila niatnya betul dapatlah pahala ketika skippingnya itu. Kalau kita boleh berfikir. Tapi kalau kita tak mampu berfikir ataupun panjang sangat nak baca niat macam tu, memadai nawaitu kama nawa as-salafus salih. Saya tuliskan insya-Allah. Ini kabel. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup besar tak ni? Cukup besar Nawaitu ma nawahu salafus salih. Salafus salih. Salihu. Nawaitu ma nawahu salafus salih. Aku berniat boleh. Okey, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ma nawahus salafus salih. Nawaitu ma nawahu as-salafus salih. Nawaitu ma nawahu as-salafus salih. Aku berniat mengerjakan ini. Ini sebut pekerjaannya. Contoh nak naik basikal contoh. Aku berniat nak mengerjakan ni, aku berniat nak naik basikal seperti dengan apa yang telah diniatkan oleh para salafus salih. Contoh, aku berniat nak makan ni ya Allah dengan apa yang telah diniatkan oleh para salafus salih. Salafus salih itu siapa sih? Salafus salih itu adalah para ulama dan para aulia terdahulu sebelum kita. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, para sahabat, para tabi'in, Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu namanya salafus salih. Kita gantungkan seperti itu, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang mereka telah niatkan juga masuk dicatat oleh Allah. Kita juga berniat seperti itu, dan seperti mana Allah lipat gandakan pahala untuk mereka, kita juga dapat lipat ganda pahala. Amin ya rabbal alamin.